pelajaran kita selesai. Ayo kita pergi. Huruf adalah angkaku, sekolahku adalah guru. Belajar masa depanku, yang terpenting untukku. Ini ABC, ABC, saatnya untuk belajar. Ini ABC, ABC, saatnya untuk belajar. Sejarah, cerita masa lalu. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Kita belajar banyak dari sejarah. Sejarah membimbing kita dengan segala keberhasilannya dan juga kesalahan. Kaum pribumi Cangga yang tinggal di kaki pergunungan ini memanggil puncak gunung ini Kibu dan Mawenzi. Puncak tertinggi di benua Afrika yang dimaksudkan dalam legenda ini ialah Gunung Kilimanjaro. Jejak Rasul mengembara di Tanzania, negara yang kaya dengan keindahan semula jadinya, hidupan liarnya, dan budaya ratusan etniknya. Islam bertapak di sini sejak zaman kegemilangan Kesultanan Islam Oman di negara terbesar Afrika Timur. Meskipun berkurun lamanya Islam mekar di sini, tidak banyak maklumat yang diperolehi menceritakan tentang kehidupan masyarakatnya. Namun Frederick Elton, pengembara Eropah yang dikatakan terawal sampai di Dar es Salaam, ibu kota Tanzania pada tahun 1873 menggambarkan tempat ini sebuah tempat yang bersih, udaranya segar, pantai yang indah, semuanya menyenangkan.
Barangkali kerana itulah, tempat ini dinamakan Darussalam, perkataan Arab yang bermaksud negara yang aman sejahtera. Bandaraya ini diasaskan oleh seorang sultan berketurunan Oman bernama Said Abdul Majid. Sultan Said Abdul Majid dicatatkan sebagai Sultan Zanzibar yang disegani. Ketika era pemerintahannya, Kesultanan Zanzibar berada di kemuncak kegemilangan. Wilayah takluknya menjangkau hingga ke Somalia di utara, seterusnya menguasai laluan perdagangan rempah hinggalah ke selatan benua Afrika. Darussalam masih meneruskan peranannya sebagai nadi Tanzania yang dahulunya dikenali dengan Republic of Tanganyika. Sebagai ibu kota serta pusat pemerintahan negara, ia menjadi tumpuan warganya untuk mencari mata pencarian. Pemandangan bandaraya ini tidak banyak bezanya dengan ibu kota lain di benua Afrika. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana. Tanda-tanda kemewahan jarang sekali kelihatan. Bagi orang kebanyakan, aktiviti mereka berpusat di tepi pantai. Saban hari, berkilo-kilo ikan mendarat di sini, dibawa oleh berpuluh-puluh bot nelayan. Pasar ini dikenali oleh masyarakat tempatan sebagai Pasar Ikan Mzizima. Mzizima berasal dari bahasa Swahili, bahasa penduduk sebelah sini. Mzizima asalnya sebuah perkampungan nelayan di Darussalam, wujud sebelum Sultan Said Majid mengasaskan Bandar Darussalam pada tahun 1862. Darussalam terkenal kerana kesibukan pelabuhannya pada ketika itu. Kedudukannya yang terlindung daripada ancaman angin ribut lautan Hindi memudahkan pelayar singgah berurus niaga. Pedagang dari Afrika, Arab, Eropah, India, malah pedagang Melayu juga dikatakan pernah singgah berdagang di sini satu masa dulu. Hari ini seluruh kawasan ini telah bertukar wajah. Namun, Mzizima masih kekal sebagai pusat tumpuan para nelayan dan orang ramai. Sejak berkurun lamanya, pasar menjadi medan pertemuan pelbagai budaya dan adat resam masyarakat tempatan. Walaupun daripada satu bangsa, mereka ini mempunyai suku yang berbeza-beza. Malah, mereka terdiri daripada 120 suku kaum yang berlainan. Penduduk Tanzania majoritinya berbangsa Bantu. Suku Sukuma dan Nyamwezi antara yang terbesar, sebagiannya berdarah Arab, Eropah dan Asia yang telah berhijrah ke sini sejak zaman penjajahan lagi. Syaban Syamte, pengarah sebuah sekolah agama swasta di pinggir Darussalam. Sekolahnya memberi tumpuan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Syaban sendiri seorang guru agama dan turut digelar ustaz di kalangan anak murid dan kenalannya. Keperluan pendidikan begitu mendesak di Tanzania. Biarpun statistik 1980 menunjukkan kadar celik huruf negara ini menjangkau 80%, hakikatnya ramai lagi kanak-kanak yang masih tidak mendapat pendidikan formal sama ada dari sekolah-sekolah milik kerajaan maupun persendirian. Ustaz Syaban mendedahkan separuh daripada jumlah penduduk Muslim di sini masih buta huruf. Dan ini bermakna mereka tidak boleh membaca Al-Quran dan mendapat manfaat daripada buku-buku dan kitab-kitab agama. That is why you can find that whenever you go, maybe about the 1 kilometers, you can find a mosque or a madrasa. Bagi umat Islam yang majoritinya masih berada di bawah paras kemiskinan,
pendidikan satu-satunya jalan bagi mengeluarkan mereka daripada belenggu itu. Kami akan kembali. Kami kembali. Ustaz Sya'ban membawa kami ke madrasahnya, pusat pengajian Islam Al-Bushra, kira-kira 1 jam perjalanan dari Bandaraya Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Di bangunan serba sederhana inilah, 50 kanak-kanak orang Islam menerima pendidikan formal. Penubuhan sekolah seumpama ini adalah hasil sumbangan masyarakat Islam sendiri. Namun sumber kewangan yang terhad boleh menjejaskan operasi sekolah persendirian seumpama ini. Mereka terpaksa berpuas hati dengan prasarana yang serba sederhana. In our center, actually, we have 2 divisions or 2 departments. The Department of Strategies and the Methodology, and also we have the Department of Madrasa integrated with kindergarten. Ustaz Sya'ban optimis dengan perjuangannya untuk memartabatkan tahap pendidikan di kalangan kanak-kanak miskin seperti ini. Namun dia turut khawatir dengan masa depan sekolah-sekolah swasta seumpama ini jika tiada pihak yang prihatin terhadap nasib mereka, terutama di kalangan umat Islam sendiri. Bagianlah Kizingka, satu daripada beberapa komuniti Islam di Darussalam, dan kebanyakan komuniti seperti ini penduduknya berada di tahap kemiskinan. Kerajaan Tanzania menyediakan pendidikan sekolah bagi penduduknya. Namun pendidikan Islam di kalangan masyarakat seperti ini terpaksa dipikul sendiri oleh masyarakatnya menerusi sekolah-sekolah swasta yang mana operasinya ditanggung menerusi hasil sumbangan orang ramai. Catatan sejarah menunjukkan umat Islam Tanzania pernah menjadi satu bangsa yang disegani ketika era kegemilangan kerajaan Zanzibar. Mereka pernah menguasai sektor perdagangan dan menjadi tuan-tuan tanah yang kaya raya. Agenda umat Islam Tanzania memerlukan perubahan. Perjuangan untuk meninggikan taraf hidup dan pendidikan perlu diberikan perhatian. You know, about 50% of Muslim Tanzania either cannot read Quran well or cannot read at all. Therefore, the Al-Right cannot read Quran. So our cause, especially the Quran by Radio Project, will help those who could not get the chance to learn Quran in their childhood, learn so. Also, what we do in our center, in our vision, is that to help the poor families in the area, to give the tuition for the children who could not get the chance in the government school. Because as you know, the government school charge higher rate at the school fees and contributions. How much in the government school? It depends because it is up to 20,000 shillings. Just that is the contribution. It is up to 20,000 shillings for registration one child. So you will find that most of the Muslims in the area are very poor, cannot afford to pay them.
That is why you can find that even the children you can find around here don't go to school. Most of them don't go to school because they don't have the money to pay for the school fees. Sebahagian kanak-kanak ini menunjukkan pencapaian yang baik. Prestasi mereka sering menjadi perhatian rakan sebaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak-anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan putih bersih, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Hati manusia dibentuk sejak kecil lagi. Pendidikan sempurna yang diterapkan mampu membentuk generasi yang berguna, insan yang soleh, yang cintakan agamanya. Islam, agama yang syumul, mengajar umatnya supaya menjadi umat contoh dalam apa jua keadaan. Dan kita sering diingatkan bagaimana kesusahan yang dialami boleh bertukar kepada kesenangan apabila setiap individu sedar dan insaf hanya melalui usaha yang tidak kenal jemu dan disertai dengan tawakal kepada Rabbul Jalil, jalan keluar bagi segala mudarat yang dihadapi. Biarpun begitu, apa yang dinikmati anak-anak ini sudah cukup bermakna buat mereka. Semangat untuk mengisi dada dengan ilmu-ilmu Allah membuatkan kami berfikir sejenak betapa kemiskinan dan kemelaratan tidak wajar dijadikan alasan untuk meninggalkan perintah Allah. Kanak-kanak ini adalah pelajar Al-Madrasatul Iltiswan di pinggir Darussalam. Sekolah ini bukanlah boleh dibanggakan kelengkapannya. Malah, ia dikelolakan secara sukarela oleh 2 orang guru Al-Quran. 180 pelajarnya belajar secara percuma, namun hasilnya tidaklah begitu mengecewakan. Kami akan kembali. Kami kembali. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Maha berkat serta maha tinggi kelebihannya, Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan sememangnya ia maha kuasa atas setiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi mereka yang bertaubat. Demikianlah maksud surah Al-Mulk yang dibaca oleh anak muda tadi.
Kefasihan melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi bukti didikan yang diterapkan di sini mampu melahirkan pelajar yang berkualiti. Menurut seorang guru madrasah ini, Nordin Hassan, 3 pelajar lelakinya dan 2 perempuan pernah menjuarai ujian tilawatul Quran di peringkat kebangsaan. Sadaqallahul azim. Ilmu mampu memuliakan sesuatu bangsa. Tanpa ilmu, sesatlah manusia di bawah telunjuk nafsu dan syaitan. Bagi umat Islam di Tanzania, biarpun dihimpit dengan kepayahan, mereka terus berusaha memartabatkan akidah Islam di tempat yang selayaknya. Umat Islam Tanzania terus berpegang dengan tali Allah kerana keyakinan terhadap segala janji-janji Allah melebihi segalanya. Umat Islam harus perkasa imannya, bersemangat teguh serta mulia pribadinya. Tidak mustahil satu hari nanti Darussalam yang bermaksud negara yang aman sejahtera muncul sebagai kota raya yang subur dengan ruh Islamnya dan umat Islam yang bersungguh-sungguh mendaulatkan syiarnya.
perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Hangat yang dapat